Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni adalah pembentangan daripada kumpulan ketujuh dari kelas 3 dini A. Silap ke betul? Betul. Betul kan? Ah, Betul kan? Kumpulan ketujuh dari buat kelas 3 dini A yang akan membentangkan pasal kepentingan menjaga jantung yang sihat. Maka dengan ini cikgu menjemput ahli kumpulan untuk memulakan pembentangan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Cakaplah, janganlah cakap. Kenapa diam je? Azhar Batrisha, tekan lambang mic tu. Buka mic. Azhar Batrisha, Kak Azhar Batrisha tukar account ni. Pening dah saya. Pakai ID orang lain ni.
Kalau tak, orang lain cakap dulu. Ganti. Syadina cakap dulu ke? Ganti tempat Azhar. Kan tukarlah tempat Syadina, Azhar pula baca. Teacher, bagi orang lain boleh tak? Boleh. Orang lain mula dulu pun boleh, tak apa. Hello, Assalamualaikum. Mati dah. Nanti saya tutup mic Dengar saya. tak? Dengar. Siapa ni? Azhar. Pakai akaun lain? Hmm. Okey. Saya tutup mic. Azhar boleh mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Batisha, Ketua Kumpulan bagi Grup 7 yang ingin buat pembintangan tentang kepentingan menjaga kesihatan jantung. Terima kasih. Sekejap. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu penting yang membantu dan menyokong kami sepanjang kami menjalankan kempen kesedaran menjaga kesihatan jantung ini. Pertama sekali, kami terima kasih kepada cikgu mata pelajaran kami, iaitu Cikgu Azlina. Beliau banyak memberikan pembimbingan dan semangat kepada kami sepanjang kami menjalankan kempen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu jantung? Jantung merupakan salah satu organ yang terpenting dalam tubuh manusia. Masalah yang melanda organ ini boleh menyebabkan pelbagai masalah kepada pelbagai bahagian tubuh yang lain. Persilakan kepada Nakibah untuk membentangkan hasil kerjanya. Struktur jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga toraks di tulang belakang dada dan di antara paru-paru kiri dan kanan. Rupa bentuk anda berbentuk kong dan hujungnya condong sedikit ke arah kiri badan kita. Jantung mempunyai jisim kira-kira 300 gram dan terbina otot jantung yang tebal dan kuat. Keseluruhan jantung dilindungi dengan membaran yang tahan lama. Jantung terdiri daripada otot kardium yang boleh mengecut tanpa rangsangan saraf. Fungsi jantung. Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Ruang kanan jantung mengepam darah ke peparu. Ruang kiri jantung mengepam darah apabila ototnya mengecut dan mengendur. Kedua-dua atrium dan ventrikel akan mengecut dan mengundur secara serentak. Kenali jantung anda. Jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, penyakit arteri koronari.
Penyakit ini merupakan penyakit jantung yang paling biasa dihadapi dalam kalangan rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Ia berlaku akibat pengumpulan plak di dalam arteri koronari, iaitu arteri yang menyalurkan darah dan oksigen kepada jantung, yang menyebabkan kematian otot jantung dengan segera dan boleh membawa maut. Yang kedua, aritmia. Penyakit jantung aritmia berlaku apabila degupan jantung menjadi tidak teratur dan tidak sekata. Gangguan irama jantung ini boleh dikategorikan sama ada terlalu cepat, tachyarrhythmia atau terlalu perlahan, bradyarrhythmia. Antara gejala penyakit aritmia ini ialah sesak nafas, jantung berdebar dan sakit dada. Yang ketiga, penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung ini kebiasaannya dilihat dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Kebiasaannya penyakit jantung kongenital berlaku disebabkan struktur anatomi jantung yang tidak lengkap atau gangguan dalam pengaliran darah masuk dan keluar jantung. Antara risiko berlakunya penyakit jantung ini adalah pengambilan alkohol oleh ibu mengandung seperti jangkitan rubella. Yang keempat, kegagalan jantung. Kegagalan jantung boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang berkaitan dengan jantung atau organ lain. Antara punca yang menyumbang kepada kegagalan jantung termasuk penyakit arteri koronari, aritmia dan tekanan darah tinggi. Masalah-masalah ini biasanya menyebabkan otot-otot jantung terpaksa bekerja dengan lebih keras untuk mengepam darah ke seluruh tubuh. Yang kelima, injak jantung. Jantung kita mempunyai 4 ruang dan setiap ruang ini terpisah dengan injak yang berfungsi untuk mengelakkan darah mengalir semula ke ruang sebelumnya. Gejala penyakit jantung. Penyakit jantung yang berlainan akan memberikan gejala yang berlainan. Namun begitu, gejala sakit jantung yang biasa berlaku adalah sakit dada, sesak nafas masa rehat atau ketika melakukan aktiviti. Degupan jantung lebih kuat, keletihan walaupun tidak melakukan aktiviti atau kerja berat. Sakit kebas atau lemah pada anggota tangan dan kaki. Sakit pada bahagian rahang, leher, perut bahagian atau atas bahagian atau atas belakang. Sekiranya anda melanggar gejala di atas atau mengesyaki anda diserang penyakit jantung, sila dapatkan rawatan di hospital dengan segera. Penyebab penyakit jantung, merokok. Merokok meningkatkan risiko menghidap penyakit jantung sebanyak 4 kali lebih banding mereka yang tidak merokok. Setiap puntung rokok mempunyai lebih 4,000 bahan beracun yang merosakkan sistem peredaran darah. Diabetes. Penyakit diabetes yang tidak terkawal boleh menyebabkan pelbagai komplikasi termasuklah penyakit arteri koronari. Gula berlebihan di dalam darah boleh menghasilkan bahan yang merosakkan dinding saluran darah dan menjadi punca pembentukan plak yang akhirnya akan menyumbat saluran tersebut. Kurang aktiviti fizikal. Amalan gaya hidup yang tidak aktif merupakan salah satu faktor utama berlakunya obesiti yang merupakan risiko utama penyakit jantung. Alkohol. Pengambilan minuman yang mengandungi alkohol dalam kuantiti yang berlebihan juga merupakan salah satu penyebab penyakit jantung. Cara mencegah penyakit jantung. Tinggalkan rokok, perhatikan kadar kolesterol, periksa kesihatan secara teratur.
Rajin bersenam, pertahankan berat badan. Analisis kajian. Carta pada atas menunjukkan peratus pendapat responsen terhadap jenis penyakit jantung yang kerap dihadapi oleh manusia. Apakah jenis penyakit jantung? Terdapat 4 jenis penyakit jantung iaitu arteri koronari iaitu 40%, aritmia 30%, kegalan jantung iaitu 20%, penyakit jantung congenital iaitu 10%. Carta pada atas menunjukkan peratus cara mencegah penyakit jantung. Antara cara mencegah penyakit jantung ialah berhenti merokok iaitu cara paling berkesan 50%, kerap bersenam 10%, buat pemeriksaan kesihatan 40%, tidur dengan cukup. Graf di atas menunjukkan peratus kesan-kesan minum alkohol terhadap jantung. Gangguan pernafasan iaitu 60%, degupan jantung tidak berkala iaitu yang paling tinggi iaitu 80%, kabur penglihatan 20%, kerosakan otak 20%. Carta di atas menunjukkan peratus pemakanan sesuai untuk dimakan oleh penyakit jantung iaitu kekacang, salmon, bayam dan minyak zaitun. Carta pada atas menunjukkan peratus tanda-tanda serangan jantung iaitu sesak nafas 40%, sakit dada 60%, peluh berlebihan dan palpitasi. Habis dah? Ada siapa-siapa nak buat kesimpulan? Tak ada. Tak ada, saya tanya je kalau ada. Tak ada ya? Okey, tak ada tak apa. Alhamdulillah Tania. Walaupun tersekat-sekat dengan lain yang terganggu sana sini. Tapi all four of you did your best. Alhamdulillah buat dengan yang baik. Presentation dah siap. Okey, nanti saya akan hantar dekat Hazika lah. Buat Hazika yang duk tanya saya akan hantar kat Hazika format buat folio. Format buat folio. Lepas tu saya bagi masa dekat awak untuk buat folio sampai nak adil kena samalah semua orang kan. Kalau ikut semua orang yang dah present minggu lepas, saya bagi sampai 5 Julai. Tapi sebab awak baru present minggu ini, nak bagi tambah minggu tu mungkin tidak lah kot, tambah hari lah. Saya bagi sampai 7 Julai, hari Rabu. Ya? Folio tu nanti awak hantar kat saya. Folio tu kena hantar dalam Google Classroom. Seorang je hantar, nanti saya yang lain ni saya bagi markah kemudian lah. Kira sekali naik lah tu. Lepas tu PowerPoint ni kena hantar juga dalam Google Classroom. Soalan yang awak buat, hari tu Hazikah ada tanya saya kan, buat Google Form kan Hazikah kan? Teacher. Okay, Google Form tu link dia kena bagi kat saya. Lepas tu markah yang jawapan-jawapan ni pun, yang point-point ni pun dalam PowerPoint ni pun respon bagi dekat saya juga. Maknanya dekat bahagian respon tu awak print screen macam awak buat untuk PowerPoint ni, awak hantar juga kat saya. Okay? Okay, teacher. Alright. Nanti saya hantar maklumat semua ke Hazikah pasal folio ya.
portfolio Hazika, nanti Hazika kena tukar dia kepada format PDF dulu. Baru hantar dekat saya. Okay, teacher. Kan saya nak suruh awak tukarkan jadi flipbook kan, awak pening pula kan. Jadi tak apa, saya akan tukarkan. Tapi awak kena hantar dekat saya dulu dalam bentuk PDF file. Okay? Okay. PowerPoint ni pun nanti tukar kepada PDF file. Nah? Okay. Okay Nana, congratulations tahniah. Alhamdulillah. Dalam keadaan PKP